Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Haryanti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri menerima menghadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dan berangkat ke majlis persantapan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat mengucapkan selamat berangkat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Maizuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Ana Hajah Soleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Ana Haji Muhammad Alam semalam menerima menghadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Assalamualaikum. Penat. Assalamualaikum, welcome. Hello, assalamualaikum to you, welcome. Yeah. Tapi exciting. Look forward to. Are you good? Yeah. The boys and the girls. Are you good? Welcome to you. How are you? Anang. Hello. Hello. How are you? Good. Family affair, family. How are you? Good. You all Hello. How are you? on board. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat mengalu-alukan ketibaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong di perkarangan Istana Nurul Iman. Berangkat sama ahli-ahli kerabat diraja turut berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Pemangku Raja Pahang dan ahli-ahli kerabat di Raja Pahang. Selepas majlis menghadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Baitur Rahmah Istana Nurul Iman bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong beserta ahli-ahli kerabat diraja dan juga ahli-ahli kerabat diraja Pahang bagi majlis persantapan.
di bawah perlindungan dan pemeliharaan Majlis Tuhan persantapan kami dimulakan dengan yang bacaan Maha doa Pengasih, selamat oleh lagi Yang Maha Berhormat Perkasa. Pihin Datuk Seri Maharaja Allahumma ya Datuk Allah, Paduka Seri ya Setia Tuhan kami, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul kekalkanlah Aziz hubungan bin rapat Junid Mufti di antara Kerajaan. kedua baginda, hubungan yang membawa berkat kepada negara Brunei Darussalam dan negara Malaysia. Jadikan kedua baginda raja-raja yang dirahmati lagi dihormati, yang berupaya dengan izin Allah Tuhan kami untuk membawa negara-negara kami Brunei Darussalam dan Malaysia ke ambang kemakmuran dan kesejahteraan dengan agama Islam terus bersinar memancarkan cahayanya ke segenap ruang dan sudut negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran ghaira maghfi. Alhamdulillahilladzi at'ama minat ta'am wa saqa minasy syarab wa kasa minal ura wa hada minad dalalah wa bassara minal imayah wa faddala ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berada di negara ini selama 3 hari dalam perjalanan mengembara Borneo di bawah program Kembara Kenali Borneo. Driving juga. Bye bye to you ya. Okay, bye. Take care. Terima kasih ya. Pada sebelah pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengucapkan selamat berangkat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiram Muda Mahkota Pengiram Muda Haji Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiram Anak Isteri Pengiram Anak Sarah juga berangkat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Tengku Hasnal Ibrahim Alam Shah Pemangku Raja Pahang. Sebelum berangkat dari The Empire Brunei, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Program Kembara Kenali Borneo diteruskan ke Bandaraya Miri, Sarawak. Boleh berjalan dah sikit-sikit. Cuma tak kuat saja. Dia belum, doktor kata masa tu belum. Oh, di Singapura. Saya buat dengan doktor mana? Kerja dari Sarawak. Terima kasih. Safe journey tuanku. Thank you so much. Terima kasih Brunei, terima kasih Brunei semua. Terima kasih.
Majlis Persantapan bersempena dengan lawatan khas ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke negara Brunei Darussalam mencerminkan hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Surutan Majlis Persantapan mengimbas kembali detik-detik bersejarah majlis tersebut. Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan negara Brunei Darussalam menuju Bandaraya Miri melalui Pos Kawalan Imigresen Sungai Tujuh, Kuala Belait bagi meneruskan program Kembara Kenali Borneo. Keberangkatan baginda berdua dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berwaspada ketika cuaca negara dijangka aktif sehingga 12 September ini. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dalam siaran medianya mengongsikan hujan lebat berpetir dijangka berlaku sekali-sekala dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Terdapat risiko banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Hujan lebat dan keadaan berangin juga boleh menyebabkan kejadian tanah susur dan pokok tumbang. Berikutan makluman mengenai pelepasan air sisa radioaktif terawat
Fukushima ke Lautan Pasifik secara berperingkat bermula Khamis 24 Ogos 2023 seperti yang diumumkan oleh pihak berkuasa Jepun yang menyebabkan kebimbangan dibangkitkan oleh pelbagai negara. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan memaklumkan bahawa setakat ini tidak ada hasil pertanian dan produk makanan laut dan dari wilayah Fukushima, Jepun yang diimport ke negara ini. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga mengambil maklum bahawa pelepasan tersebut telah mendapat kelulusan daripada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA dan adalah terkawal dengan kandungan radiasi yang jauh lebih rendah daripada paras selamat yang digariskan IAEA. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama pihak Autoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA akan sentiasa memantau sumber bekalan makanan yang diimport dari luar negara termasuk Jepun bagi menjamin kualiti dan keselamatan makanan. Ini termasuklah mempersyaratkan agar semua hasil pertanian dan produk makanan laut dan yang diimport disertakan dengan sijil kesihatan atau sijil fitosanitari atau laporan analisis bahan radioaktif yang diiktiraf oleh pihak berkuasa negara pengeksport dan mematuhi syarat-syarat permit import yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa di negara Brunei Darussalam yang berkenaan. Dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, seramai 413 orang ditangkap atas kesalahan penyalahgunaan dadah dan bersubahat dengan pengedar dadah haram. Perkara tersebut dikongsikan oleh Pengarah Biro Kawalan Narkotik semasa majlis pemberigaan Risalah Kesedaran Orang Ramai mengenai kesalahan dan hukuman bersubahat dengan pengedar dadah haram ke daerah Blaid. Datuk Paduka Muhammad Zalani bin Haji Ismail juga berkata, sepanjang tahun 2022 dan 2023, 25 operasi Biro berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah. Antara pengisian majlis termasuk taklimat undang-undang mengenai bahaya bersubahat dengan orang yang menjual dan membekal dadah haram. Majlis distajurkan dengan penyampaian risalah-risalah kepada para penghulu mukim dan ketua kampung, ketua agensi kerajaan dan swasta serta sekolah kerajaan dan swasta. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis bersempena sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram itu diadakan di sebuah hotel di Kuala Blaid. Beban yang ditanggung oleh 16 orang pesakit yang berdaftar di bawah Perkhidmatan Kebajikan Perubatan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Muhtadi Billah Tutong mendapat perhatian daripada Kementerian Kesihatan dengan pengagihan barangan keperluan harian melalui acara Charity Drive. Acara diadakan bersempena sambutan Jubli Perak Hospital berkenaan. Penyampaian sumbangan secara pandu lalu disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sumbangan berupa barangan keperluan harian juga diserahkan kepada 10 orang pesakit Perkhidmatan Kebajikan Perubatan di sekitar daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Abdul Afiq bin Ahmad Mahmud, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Hospital berkenaan. Jabatan Penerangan melalui Cawangan Penerangan Daerah Tutong pagi tadi mengadakan program Muzakarah Penerangan bersama penduduk mukim Pekan Tutong di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong. Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Haji Awang Emzah, pemangku pengarah penerangan, dalam ucapan alu-aluannya antara lain menjelaskan program Muzakarah Penerangan bertujuan bagi agensi-agensi kerajaan berdialog dengan pemimpin akar umbi masyarakat dalam menyampaikan dan menjelaskan hal berkaitan masalah orang ramai di samping memberikan maklumat rasmi kerajaan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Para penyelaras dan jawatan kuasa kerja Festival Kiudang tahun 2022 semalam diraikan dalam majlis malam penghargaan sebagai menghargai penglibatan mereka menjayakan acara festival berkenaan. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Kiudang dan Pat Nunuk, daerah Tutong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Juga hadir Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya, pemangku penolong pegawai daerah Tutong. Para penyararas terdiri daripada sekolah kerajaan dan swasta, jabatan-jabatan kerajaan dan swasta, badan-badan bukan kerajaan NGO dan jawatan kuasa kerja terdiri daripada belia-belia dan masyarakat kampung. Wan Ahmad Haziq bin Wan Haris Zaki dari Pusat Tingkatan 6 Sengkurung muncul juara pertandingan fotografi remaja anjuran Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Dianjurkan dengan kerjasama In-House Company, majlis penyampaian hadiah diadakan petang kemarin di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Kependidikan Teras Kementerian Pendidikan. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi oleh Siti Nur Arifah binti Arsahin dari Sekolah Antarabangsa Jerudong dan Muhammad Firdaus bin Haji Hasnan dari Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah. 6 orang pegawai Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Pegawan Kupu SB menyertai Konferensi Antarabangsa Islam Borneo ke-14 KAIP14 yang diadakan baru-baru ini di Samarinda, Indonesia dengan tema Pelestarian dan Integrasi Peranan Ilmu dan Amal di Wilayah Nusantara. Konferensi dipengerusikan oleh Universitas Mulawat Warman Samarinda, Indonesia. Juga menyertai konferensi Dr. Rajadenan bin Haji Basar, Rais Kubu SB selaku pembentang ucap tama. Antara objektif konferensi menyediakan wadah bagi perbincangan tentang sumbangan dan kepentingan institusi Islam dalam membentuk masyarakat dan generasi muda yang berilmu, progresif dan profesional. Antara dibincangkan perkara-perkara berkaitan dengan pendidikan, perniagaan, ekonomi, sosio-budaya, pertanian serta isu-isu Islam di Borneo. Pelajar Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah muncul johan dalam kedua-dua kategori lelaki dan perempuan peringkat akhir pertandingan hafazan surah-surah pilihan bagi pusat-pusat tingkatan 6 dan maktab-maktab senegara. Pertandingan berlangsung petang tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jalan Pengiran, Babu Raja. Awang Reza Ramadhani bin Ismajaya mengalahkan 3 peserta lainnya. Sementara itu, johan bagi kategori perempuan dimenangi oleh Dayang Zuhrina Zafirah binti Haji Zaini. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Hajah Marina Cek binti Bujang, pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Pertandingan dianjurkan oleh bahagian kegiatan kerohanian Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum. Seorang pekerja warga negara Bangladesh dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Ahsanul Haq, 35 tahun, memegang nombor pasport B00719179, hubungi Balai Polis Sengkurung melalui talian 266-1334 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan. Pusingan kelayakan Piala Asia AFC bawah 23 tahun. Skuad bola sepak negara Brunei Darussalam meneruskan saingan malam ini menentang Syria. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Prince Muhammad Jordan kira-kira pukul 10.30 malam. Liga FABD bawah 20 tahun. Kasuka FC naik ke tangga ketiga Liga setelah melakar kemenangan ke atas Dash Junior FC sementara Pancamurai menang 8-1 ke atas Rimba Star FC. Di padang FABD, Kasuka FC menang 2-1 ke atas Dash Junior FC. Sementara itu, di padang Kompleks Sukan Sungai Kebun, Pancamurai menang bergaya 8-1 ke atas Rimba Star FC. Lain-lain keputusan, Wijaya FC menang 7-0 ke atas MSN United dan Aksi Bersatu menewaskan Lun Bawang FC 6-0.